Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faris Daniel bin Muhammad Rufaizan. Wakil daripada kumpulan saya akan membentangkan laporan praktikum mengenai perniagaan kami iaitu Rija Station. Pertama sekali, uh, kumpulan saya diwakili oleh 5 ahli iaitu Daniel Ilham, Hidayah binti Burhanuddin, Nur Salihah Husna, Muhammad Sufi Adam dan saya Muhammad Faris Daniel. Seterusnya, penghargaan. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran kehadrat Ilahi kerana limpah kurnianya, kumpulan kami dapat menyelesaikan tugasan kerja khusus keusahawanan ini dengan penuh jayanya. Saya ingin mengucapkan sepenuh penghargaan kepada Encik Muhammad Fazli, pensyarah keusahawanan di atas kepercayaan beliau memberi tugasan ini kepada kami. Dengan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan sekumpulan kerana telah bertungkus lumus dan bekerjasama untuk menyiapkan kerja khusus ini. Tidak dilupa juga, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang lain dalam membantu kami menyelesaikan kerja khusus ini. Seterusnya, ringkasan eksekutif. Rancangan perniagaan merupakan dokumen yang mengandungi maklumat yang berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan serta perancangan terperinci mengenai aspek pemasaran, pengurusan, operasi dan rancangan kewangan perniagaan. Rija Station merupakan sebuah perniagaan berkonsepkan makanan khususnya char kway teow. Sebagaimana yang kita tahu, char kway teow berasal dari Pulau Pinang. Rancangan perniagaan ini disediakan adalah sebagai garis panduan bagi mengendalikan perniagaan dan mendapatkan pembiayaan kewangan bagi projek perniagaan dan industri makanan kami iaitu Rija Station beralamat Jalan Pinggiran USJ 1 Palang 10, Taman Pinggiran USJ 40400 Subang Jaya, Selangor. Seterusnya, pemilik mula menceburi diri dalam bidang keusahawanan ini selepas beberapa tahun bekerja sebagai tukang masak catering. Bidang ini dilihat mempunyai potensi yang baik dalam perkembangannya, lebih-lebih lagi apabila keberadaan kedainya berhampiran kawasan dengan perumahan yang mempunyai ramai penduduk tempat sekitar Subang. Oleh itu, saya mewakili kumpulan saya untuk berbincang dan berhubung dengan seorang rakan saya yang arif dalam bidang keusahawanan dan juga merangkumi sebagai anak kepada pemilik Rija Station. Rakan saya iaitu Amir Aiman bin Rizal memberi kebenaran kepada kami untuk mempromosi makanan dari kedainya di samping dapat melariskan lagi produk mereka di pasaran. Justru itu, saya dan rakan-rakan bersetuju dengan cadangan tersebut dan telah mendapat persetujuan oleh pemilik iaitu Siti Nur Maslinah binti Masran. Seterusnya, latar belakang perniagaan. Rija Station telah ditubuhkan oleh Puan Siti Nur Maslinah binti Masran. Perniagaan yang berasaskan penjualan makanan ini ditubuhkan pada 8 Mac 2013. Aktiviti utama perniagaan di Rija Station pada ketika itu adalah berfokus kepada tempahan catering untuk majlis sambutan hari raya, kesyukuran, rumah terbuka dan sebagainya. Pelbagai jenis menu makanan disediakan pada ketika itu seperti nasi minyak, nasi lemak, kuih muih dan pelbagai menu. Pada ketika itu, beliau hanya menyediakan tempahan makanan di rumah beliau sahaja. Disebabkan perniagaan makanan beliau semakin maju, beliau mula menjalankan perniagaan secara membuka kedai iaitu menjadi tender di kantin sekolah pada 3 Januari 2020. Pada waktu ini, fokus makanan yang dijual oleh beliau ialah char kway teow, nasi goreng, bihun goreng dan mi goreng. Namun, disebabkan jarak kedai dengan rumah beliau agak jauh, beliau mengambil keputusan untuk berpindah kedai ke kawasan yang hampir dengan tempat tinggal beliau iaitu Subang Jaya, Selangor. Sehingga sekarang, beliau masih lagi menerima tempahan catering char kway teow untuk majlis-majlis yang besar. Walaupun perniagaan ini baru ditubuhkan, namun kemahiran dan keberanian beliau untuk mengeluarkan variasi char kway teow ini datangnya dari pengusaha sendiri yang belum
yang sebelum ini dijalankan perniagaan yang sebelum itu menjalankan perniagaan dari rumah selama 7 tahun. Seterusnya, visi, misi dan objektif. Visi digestation akan membuka 14 cawangan di seluruh negara pada tahun 2030 selaras dengan kemajuan negara. Seterusnya, misi. Pertama, membentuk usahawan terkenal tanah air. Kedua, menyediakan makanan yang berkhasiat dari bahan yang segar. Ketiga, mencapai target jualan mencecah ribuan. Keempat, mempelbagaikan lagi variasi nasi goreng dan char kway teow. Seterusnya, objektif perniagaan Rija Station. Pertama, menyediakan masakan yang berkualiti dan sihat untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua, dapat mempelbagaikan masakan berasaskan kambing dan memperluaskan perniagaan. Ketiga, menyediakan masakan setaraf dengan restoran mewah. Seterusnya ialah profil perniagaan. Di dalam profil perniagaan ini mengandungi maklumat perniagaan. Yang pertama ialah nama perniagaan ini adalah Deja Station, beralamat di Jalan Pinggiran USJ 1/10 Taman Pinggiran USJ 40400 Subang Jaya, Selangor. Pemilik perniagaan ini bernama Siti Nur Maslinah binti Masran. Jenis perniagaan ini adalah milikan tunggal dan ditubuhkan pada 8 Mac 2013. Seterusnya adalah produk. Deja Station menawarkan pelbagai jenis hidangan char kway teow dan nasi goreng kepada pelanggan mereka. Menu-menu ini tidak mudah dijumpai di restoran-restoran yang menjual char kway teow dan nasi goreng yang lain. Deja Station telah berani membuat kelainan dan inovasi kepada produk mereka dengan menghasilkan menu yang mampu menarik perhatian pelanggan. Untuk menu, kita boleh tengok dalam katalog yang kami akan share beserta dengan harga. Seterusnya adalah pemasaran. Logo juga ada di dalam katalog yang akan kami share. Analisis pasaran, kekuatan. Perniagaan ini menawarkan pelbagai jenis menu char kway teow dan nasi goreng. Harganya yang kompetitif dapat menarik minat pelanggan yang berkunjung ke kedai ini. Menu-menu istimewa yang ditawarkan di Deja Station adalah sukar didapati di kedai char kway teow yang lain. Kelainan yang telah menjadi satu tarikan utama bagi pelanggan Deja Station. Oleh yang sedemikian, keunikan menu-menu ini akan membawa keuntungan yang besar bagi premis ini. Kelemahan adalah disebabkan perniagaan ini ialah berjenis milikan tunggal, kesemua kos akan ditanggung oleh pemiliknya sendiri. Oleh itu, tenaga kerja terpaksa dihadkan bagi menampung kos pulangan modal perniagaan. Pelanggan terpaksa menunggu lama bagi mendapatkan pesanan yang dipesan kerana kekurangan tenaga kerja. Mereka bukan sahaja akan memilih dan membandingkan harga, malah layanan yang ditawarkan juga akan menjadi sebab utama untuk memilih kedai ini bagi membuat pesanan. Peluang. Deja Station telah menggajikan pekerja yang berpengalaman dalam bidang kulineri bagi mendapatkan kualiti makanan yang maksimum. Setiap pekerja yang ditugaskan untuk menyediakan sajian telah dilatih dengan teknik-teknik tertentu supaya dapat mengekalkan kesetiaan pelanggan. Tambahan pula, Deja Station terletak di kawasan perumahan. Oleh itu, premis ini menyasarkan penduduk tempatan sebagai sasaran perniagaan. Seterusnya, strategi pemasaran. Melalui perkhidmatan, Deja Station menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan kepada pelanggan mereka. Antaranya ialah kemudahan fasiliti kedai seperti kawasan yang teduh serta kemudahan meja dan kerusi yang mencukupi. Selain itu, kualiti makanan yang disediakan juga amat penting bagi mereka. Contohnya, makanan yang dimasak sebaik saja pesanan diterima dari pelanggan dan demi menjaga kualiti makanan tersebut dari basi atau sejuk. Yang kedua, agihan. Perniagaan ini terletak di kawasan yang berhampiran dengan kawasan perumahan. Hal ini menjadikan ia sebagai satu lokasi yang strategik dan dapat memudahkan pelanggan dari pelbagai kategori umur untuk datang membeli di kedai ini.
Yang ketiga, dari segi harga pula, perniagaan ini menawarkan menu dengan harga yang berpatutan. Harga yang diletakkan tidak dapat menandingi kualiti makanan yang disediakan oleh pelanggan. Jika dibandingkan dengan kedai-kedai yang lain, harga yang diberikan oleh Deja Station jauh lebih berbaloi dan menjimatkan. Yang keempat iaitu promosi. Antara kaedah pemasaran yang digunakan adalah bertemu secara langsung dengan pelanggan di premis perniagaan yang bertempat di Suruhanjaya. Selain itu, sajian yang ditawarkan akan dipromosikan melalui aplikasi atas talian yang sering digunakan oleh masyarakat seperti Facebook dan Instagram. Seterusnya, pengurusan kumpulan. Jika dapat dilihat daripada carta organisasi ini, pengarah eksekutif ialah Daniel Ilham, pengurus operasi adalah saya, Faris Daniel, pengurus kewangan adalah Nur Salihah binti Husna, pengurus pemasaran adalah Muhammad Sufi Adam, dan pengurus sumber manusia adalah Hidayah binti Burhanuddin. Kesimpulannya, menerusi tugasan ini, kami dapat mempelajari bahawa kaedah dan teknik pemasaran itu penting dalam sebuah perniagaan. Pada era teknologi kini, teknik pemasaran haruslah seiring dengan arus pemodenan untuk meluaskan perniagaan. Ini kerana untuk menyiapkan tugasan ini, kami perlu menepati masa serta tidak membuang masa begitu sahaja, kerana ia akan merumitkan lagi urusan kami. Selain itu, bekerjasama antara sesama lain dapat menerima pandangan antara sesama lain merupakan kunci kejayaan dalam menjayakan tugasan ini. Seterusnya, untuk memastikan sebuah perniagaan konsisten, kita perlu mengekalkan rasa dan kualiti produk agar dapat menarik dan mengekalkan pelanggan. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang tidak putus asa mencurahkan idea untuk menyempurnakan tugasan ini. Sekian, terima kasih.